Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu wasallam alaihi. Yalla yalla. Yalla ta'al. Hey. Allah. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين. يا سلام. أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا من حضر النبي خير البشر. النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوا عليه الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النبي ذاك العروس الله عظيم ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا بين يديه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dan dari selatan terus bawa teman-teman. Bersama dengan misi membangkitkan generasi kamil demi memertabatkan Islam kembali menemui anda. Bersama saya Akhil Hai dan 10 imam muda musim ketiga. Kini saya umumkan kedudukan mereka berdasarkan keputusan ujian bertulis, iaitu tahriri yang telah mereka semua duduki. Saya umumkan top 3. Yang pertama, Imam Muda Hafiz. Di tempat yang kedua, disandang oleh Imam Muda Jabar. Dan di tempat yang ketiga, Imam Muda Megat. Tahniah bagi top 3 di kedudukan pertengahan bagi 4 imam muda ini. Di pertengahan ini, tempat yang pertama
disandang oleh imam muda Naufal. Di tempat yang kelima, disandang oleh imam muda Faris. Terus di tempat yang keenam, disandang oleh imam muda Ar-Razi. Dan di tangga yang ketujuh, disandang oleh imam muda Adan. Ada 3 nama lagi yang belum diumumkan bagi kedudukan bottom 3. Yang pertama, imam muda M. Nasir. Kedudukan seterusnya, imam muda Naim. Dan sudah tentu, imam muda Omar. Semua imam muda tenang dahulu. Relax, be cool. Kerana ini baru 40% dari keseluruhan jumlah pemarkahan yang diberi. Maknanya lagi 60% akan diumumkan kemudian selepas dicampurkan dengan markah Syafawi Ulum Al-Quran dan sesi soal jawab. Imam muda terus dinilai berdasarkan: yang pertama, ujian bertulis iaitu tahriri. Yang kedua, ujian lisan iaitu syafawi yang akan dijalankan di medan imam muda. Yang ketiga, praktikal atau amali. Dan yang keempat, penilaian saksiah diri. Sekarang saya umumkan untuk kedudukan setakat ini, kumpulan Ar-Rijal telah pun mendahului kumpulan Asy-Syabab. Tahniah, mabruk. Tapi tak apa, yang paling penting usaha terus, ya. Tak semestinya hari ini Ar-Rijal mendahului Asy-Syabab. Berkemungkinan besar juga kemudian hari Asy-Syabab mendahului Ar-Rijal. Kerana pemarkahan tetap diambil kira berdasarkan pencapaian individu. Faham? Faham, Imam muda minggu ini dibawa untuk sama-sama meraihkan kelahiran bayi di Merlimau, Melaka. Dan mereka akan bergotong royong menjalankan ibadah akikah dan tahnik di sana. Tugasan imam muda di negeri Selat ini bakal mencabar kemampuan mereka menguruskan majlis sambutan kelahiran bayi dalam komuniti desa secara berjemaah. Kami mewakili pihak imam muda mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada pihak tuan rumah ini Haji Abu kerana sudi menerima kami sebagai undangan untuk kita sama-sama menjayakan bergotong royong menjayakan program tahnik dan juga program akikah ni, insya-Allah. Sebelum saya sampai tiba dekat kampungnya tadi, di rumah ni, saya dimaklumkan yang ada tugasan yang kami kumpulan ni akan menyembelih seekor kambing. Setiap kumpulan akan menyembelih. Jadi semuanya sahabat-sahabat imam muda yang lain menyatakan bahawa saya yang kena sembelih. Jadi waktu tu, ya Allah, rasa nervous, takut. Sebab saya rasa saya yang kena menggalaskan tanggungjawab ni. Bukan apa, sebab bila kita sembelih kambing ni, kalaulah kambing tu tak sah cara penyembelihannya, jadi tak boleh makan. Jadi tadi kami baru lepas buat penyembelihan. Yang sembelihnya Hafiz. Jadi mula-mula tu bila kita orang tahu yang Hafiz tu dia agak takut sikit dengan darah. Dia agak macam, boleh ke tak Hafiz ni kan. Tapi Alhamdulillah bila dia buat tu dengan confident dia buat, Alhamdulillah baguslah kan. Kalau ikut pengalaman pun sebenarnya saya memang first time sembelih kambing. Sebelum ni pun kalau saya jadi imam, saya hanya sembelih lembu, saya sembelih ayam. Jadi bila bercerita tentang akikah ni, saya suka nak bawa menyingkap kembali sirah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah pernah mengadakan akikah kepada seorang lelaki yang bernama Abu Musa Asy'ari. Bagaimana pada hari ke-7 kelahiran anak Abu Musa Asy'ari, Rasulullah SAW menyembelih sendiri kambing dan menamakan anak Abu Musa Asy'ari itu dengan nama Ibrahim. Jadi pada hari ini kita sama-sama melaksanakan akikah, yang mana akikah ni kalau secara basic dan asasnya untuk anak perempuan
seekor kambing, untuk anak lelaki 2 ekor kambing yang cukup umur dan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akikah. Jadi pedoman yang kita boleh ambil daripada kita bergotong royong memasak ni adalah Nabi pernah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, at'imut ta'am, berilah makan. Maksudnya kita jamulah. Maksudnya biasanya masa hari raya korban kita sembelih lembu, sembelih kambing dan kita bagi pada orang, agihkan pada orang. Tapi akikah ni sunat dia kita bagi orang makan. Kita masak dan bagi pada orang untuk supaya orang ramai dapat makan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai juga majlis akikah anak saya. Setelah semua ahli-ahli imam muda gotong royong untuk membuat penyembelihan kambing, membuat majlis tahnik dan bercukur jambul untuk anak saya. Kami daripada Bank Islam mengalu-alukan majlis akikah dan tahnik yang mana Bank Islam menyumbang setiap kanak-kanak di RM200 akaun Arafah. Setiap seorang 200, dua-dua adik tadi lah. Dan dengan ini dapat kita mengeratkan lagi silaturahim dan dapat mengenalkan Islam di peringkat semua masyarakat Islam di Malaysia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, bayangkan di saat seorang bayi dilahirkan, mereka didodoi, mereka dibelai serta dimanjakan. Namun terdapat segelintir manusia yang langsung tidak menghargai anak ini dengan melakukan pengabaian serta menderakan anak sendiri. Minggu ini, dengan tema pengabaian terhadap kanak-kanak, saya akan terus ujian lisan kepada imam muda semua. Di sebelah kanan saya, kumpulan Ar-Rijal, manakala di sebelah kiri ialah kumpulan Asy-Syabab. Hari ini saya akan uji mereka. Ayat Al-Quran dari surah Al-Ma'idah, dari ayat 18 sampai ayat 33. Dalam 3 pusingan. Pusingan pertama hafazan, kedua terjemahan, dan yang ketiga huraian. Soalan saya yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara. Ulang dan sambung Ar-Rijal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Masya Allah. Sekarang kita akan dengar pula dari kumpulan Asy-Syabab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru. Ulang dan sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Syukran. Pusingan pertama. Sekarang kita akan pindah kepada pusingan yang kedua, terjemahan. Sama juga kita akan mulakan dengan kumpulan rijal. Nampaknya macam senyum, ada soalan bocor kah? Dengar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Ya, kita nak terjemahan ayat ini. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkata dua orang lelaki yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Masuklah engkau ke dalam negeri. Alaihim adkhulu alaihimul bab, melalui pintu negeri tersebut. Maka jika engkau masuk, maka insya-Allah kau akan memperolehi kejayaan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalul la wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah engkau bertawakal, dan mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beriman. Jawapan daripada kumpulan Rijal, ada penambahan yang tidak kena pada tempatnya. Jadi saya nak berbalik kepada Asy-Syabab. Dengar di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Siapa yang nak jawab? Kata si Habil pada si Qabil, sekiranya kamu ingin menggerakkan tangan kamu nak bunuh aku, nescaya aku tak akan gerakkan tangan aku. Kerana apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sebenarnya aku takut pada Tuhan yang mencipta sekian alam. Masya Allah. Syukran. Itu dia pusingan yang kedua para penonton. Fal'an na'ti. Sekarang kita pindah pula kepada pusingan yang ketiga. Lebih hebat lagi. Di antara potongan ayat, Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Saya minta kumpulan Rijal, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat itu bermaksud secara bahasanya adalah kami adalah anak-anak Allah wa ahibba'uh, dan kami juga adalah kekasih-kekasih Allah. Kisah ini, ayat ini diturunkan apabila berlakunya kisah bila Nabi Muhammad SAW mendatangi bangsa Yahudi. Maka diajaknya untuk menerima Islam. Kemudian bangsa Yahudi mengatakan, buat apa aku menerima Islam? Walhal sebenarnya kami adalah anak-anak Allah dan juga kekasih-kekasih Allah, seperti mana berkata orang Nasrani kepada umat Islam bahawasanya orang Nasrani juga adalah anak Allah, begitu. Jadi disebabkan itu Allah menegah ayat itu dengan menurunkan ayat ini dengan mengatakan kamu bukanlah anak Allah, kenapa kamu diazab walhal kamu mengatakan kamu anak Allah. Wallahu a'lam. Okey. Kalaulah mereka sebenarnya kekasih Allah, bagaimana pula Allah boleh melaknat, menyiksa kekasih, kan? Terima kasih. Kita pindah kepada kumpulan Asy-Syabab ya. Wah, nama Asy-Syabab tapi nampak macam keletihan ya. Dengar di sini. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ada 3 perkara di situ, silakan.
Dalam ayat ini dijelaskan 3 perkara seperti yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Yang pertama, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru, wahai kaumku, ingatlah kamu kepada nikmat Allah, nikmatullahi alaikum. Idh ja'ala fikum anbiya, di mana kamu dijadikan bangsa kamu terdiri daripada para nabi yang terdahulu. Wa ja'alakum mulukan, dan kamu juga terdiri daripada muluk, iaitu raja-raja yang ulama tafsirkan sebagai al-ahrar, iaitulah hamba yang orang yang merdeka. Wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan bangsa kamu diberikan nikmat yang tidak diberikan nikmat oleh kepada umat yang terdahulu. Syukran. Azim. Kita telah dengarkan dua-dua kumpulan, tetapi saya dapati kedua-dua kumpulan ini belum mencapai keberhasilan yang sebenarnya. Isu pengabaian anak-anak semakin membarahi masyarakat. Anak yang diabaikan atau dianiaya oleh ibu bapa sendiri merupakan amalan atau tradisi yang telah lama wujud sejak zaman jahiliah lagi. Ia terus berlaku dalam dunia moden walaupun masyarakat kebanyakannya sudah tinggi ilmu pengetahuan. Justru kali ini imam muda diberi tugasan sekaligus peluang bagi mereka untuk mencurah kasih sayang kepada anak-anak terbiar dan yang diabaikan oleh keluarga. Anak-anak ini diletakkan di bawah perintah mahkamah dan tinggal di rumah jagaan kanak-kanak. Kalau tengok tadi memang susah budak-budak ni. Ada yang macam Naim tadi, Aiman seorang budak tadi. Tapi dia bukan sebenarnya dia tak nak makan. Dia mesti dia slow ni. Dan benda ni kita kaitlah dengan imam muda ni pun bakal jadi ayah juga. Satu masa nanti ada anak apa semua. Kita ambil ni. Tapi ni pengalaman yang lebih hebat sebab apa? Nak urus dalam 10 ke 20 orang anak. Saya cuba untuk bagi dia makan. Tapi bila tengok balik muka dia ni rasa macam dia macam pergi samping. Biasalah kita budak-budak kat sini kan kanak-kanak yang terbiar, yang dibuang dan semua. Rasa dia bukan kasih sayang mak dan ayah. Saya pun tak tahu siapa mak ayah dia. Hari ini saya cuba bertindak sebagai ayah dia. Dia doakanlah agar usaha saya berjaya untuk menguatkan makanan. Bos kali dapat. Saya sekarang dengan seorang bayi yang saya sampai masuk je, bayi ni di atas lantai. Dibiarkan untuk berlatih merangkak. Nampak dia menolak-nolak, baru lagi belajar menolak. Dan sekarang dia agak sedu sikit. Jadi saya cuba membuangkan angin-angin yang ada dalam perut dia sebab dia baru je habis menyusu. Sekarang ni bersama saya ni ada seorang adik ni. Dia umur dia dah hampir 2 tahun lah. Kalau bulan 10 ni masuk 2 tahun insya-Allah. Jadi dia ada sedikit kecacatan waktu lahir, iaitu tulang pinggul dia lah. Tulang pinggul dia ada terlari sikit. Jadi dia telah melalui pembedahan alhamdulillah tahun lepas. Sekarang ni sedang menjalani fizio lah. Sekarang ni untuk sesi kedua kami imam muda bersama dengan anak-anak kecil-kecil macam ni, kanak-kanak. Tadi waktu elok-elok kami sampai, kalaulah tempat bayi tadi kami masuk, dengar bayi menangis semua, kami pun jadi resah. Jadi kami fikir cara macam mana nak hiburkan, nak tidurkan bayi dan sebagainya. Bila kami sampai kat sini tengok anak-anak semua serbu kami. Oh, dia serbu ingat ke dia panggil imam muda ke apa? Tapi dia panggil ayah, ayah, ayah. Jadi bila kami masuk, ada yang minta dukung. Tadi dalam sudut hati saya, dalam hati saya rasa ada satu sudut sangat sedih sebab saya rasakan bahawa diorang ni, anak-anak ini sangat perlukan kepada kasih seorang ayah. Anak yang seumur begini, 2 hingga 4 tahun ni, dia perlukan kasih sayang seorang ayah. Apatah lagi seorang ibu. Dia sangat perlukan sebab Nabi sendiri pun sebut la'ibuhum sab'an. Mainlah dengan anak-anak ni dari umur 1 hingga ke 7 tahun. Jadi mereka ni sangat perlulah. Tengoklah. Bila dia dapat makan, dia diam. Daripada tadi agresif, pergi panjat tingkap, panjat pintu apa semua. Bila dapat makan, dia diam.
Engkau dilahirkan, sambut penuh kesyukuran atas pemberian Tuhan. Kami doakan. Kami bersama dengan adik-adik kami diberi tugasan pada minggu ni untuk Imam Muda. Dan sekarang kumpulan Syabab. Kami duduk dengan mereka kongsi masalah. Tanya macam mana mereka boleh hidup kat sini, pusat jagaan ni kan. Pusat jagaan kanak-kanak macam mana mereka boleh duduk kat sini. Sembang tanya masalah. Kat sini peringkat umur macam-macam. Kan ada yang daripada bayi. Kan umur 1 hari pun ada kat sini. Kan. Jadi di sini kalau bahasa kasarnya kita kata tempat anak-anak buangan macam tu. Sampai tahap macam tu. Ketika kami sampai ke sini, perasaan kami sebenarnya ada rasa bangga, rasa sedih juga ada ketika kita sampai saja melihat bayi yang tak berdosa. Kami sudah menyelesaikan tugasan pada hari ini. Kumpulan Ar-Rijal dapat 2 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Dari perbincangan kami, imam muda yang 5 ni menceritakan bahawa ada yang kes kanak-kanak itu karena fizikal dia cacat, jadi orang tua dia malu. Akhirnya dibuangnya lah kanak-kanak itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam ni. Jadi gunalah hikmah yang Islam ajak bagi mereka rasa rumah ni satu tempat syurga bagi dia, insya-Allah. Ira. Kasihan dia lah, Ira. Ira. Diamlah bodoh. Ira. Di Malaysia, kes-kes seperti tayangan video sebentar tadi berkaitan pengabaian dan penderaan kanak-kanak banyak dilaporkan. Bersama di talian sekarang ini ialah Puan Nur Asmaniza Ahmad, penolong pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, sihat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Puan. Kita dah saksikan ya bagaimana penayangan video mengenai penderaan kanak-kanak yang berlaku bukan di luar negara tetapi di dalam negara kita sendiri. Saya nak bertanya pendapat Puan sendiri yang sememangnya terlibat secara langsung dengan kes-kes penderaan sebegini rupa. Agaknya selamatkah anak-anak kita membesar pada masa kini jika kita sendiri telah melihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang berlaku seperti di dalam video tersebut? Apa komen Puan? Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak dapat dinafikan ya, penderaan kanak-kanak ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Walaupun di dalam jagaan ibu bapa kandung itu sendiri. Kita sering didedahkan ya dengan kes-kes penderaan kanak-kanak sama ada di media cetak atau media elektronik, di mana kita memang terkejut ya melihat di mana kanak-kanak ini didera dan sehingga ada yang meninggal dunia disebabkan oleh penderaan ini. Jadi ibu bapa harus memainkan peranan penting dan harus mempunyai ilmu berkenaan kanak-kanak di mana mereka hendaklah memerhatikan perubahan dari segi sikap dan emosi kanak-kanak ini. Kerana kita boleh klasifikasikan di sini di mana penderaan kanak-kanak boleh dibahagikan kepada penderaan fizikal, seksual, emosi. Dan selain itu adalah pengemisan dan juga kanak-kanak yang diperdagangkan. Ya. Okey Puan. Terima kasih atas komen yang pertama itu. Apa komen Puan tentang penyebaran video penderaan kanak-kanak di YouTube kalau kita melihat di kala ini? Kerana Puan sendiri, saya dimaklumkan Puan sendiri menguruskan kes-kes sebegitu rupa. Pada pandangan saya,
kes penderaan kanak-kanak tidak seharusnya disebarkan di YouTube kerana ia boleh memberi satu gangguan emosi mungkin kepada kanak-kanak itu sendiri apabila dia dewasa nanti. Betul. Dan ia tak sepatutnya dilakukan. Dan pada saya di dalam Akta Kanak-kanak itu sendiri pun telah melarang penyebaran penyiaran wajah ataupun apa-apa isu yang berkenaan kanak-kanak daripada dipublish dalam media sehingga menjadikan satu isu yang gempar. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Kes ini dah selesai. Anak ini telah pun diserahkan kepada keluarga angkat. Semoga kanak-kanak tersebut insya-Allah membesar menjadi anak yang baik. Untuk sesi soal jawab, saya serahkan kepada Naqib Imam Muda Fakhrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, imam-imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah baru-baru ini para imam muda telah diberi peluang untuk melawat satu rumah perlindungan kanak-kanak dan saya bersama dengan para imam muda sekalian memerhati dan menilai bagaimana pendekatan antum semua. Dan kumpulan Asy-Syabab, sebelum antum semua ataupun anda semua pergi ke rumah perlindungan tersebut, saya pasti terdapat gambaran-gambaran ataupun persepsi masing-masing sebelum pergi. Dan selepas bertemu dengan para penghuni di rumah perlindungan tersebut, saya pasti mungkin persepsi anda semua berubah selepas mendengar penjelasan dan juga melihat sendiri bagaimana keadaan yang berlaku di rumah perlindungan tersebut. Jadi saya nak tanya kepada kumpulan Asy-Syabab, adakah berubah? Adakah sama sebelum dan selepas anda semua pergi ke sana? Saya nak respon soalan tu. Kami sebenarnya kumpulan Asy-Syabab, bukan saja Asy-Syabab malah kumpulan Ar-Rijal, pada awalnya menyangkakan keadaan di rumah penjagaan kanak-kanak itu mungkin dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ya. Tapi sebenarnya pada kami apabila tiba di situ, keadaan tu sebenarnya ada dua. Sedih pun ada, gembira pun ada. Yang sedihnya? Yang sedih, paling sedih apabila kami pergi ke tempat penjagaan bayi. Tempat pertama kali apabila kami sampai. Kami melihat bayi-bayi, malah ada bayi yang baru dilahirkan beberapa hari, ditinggalkan begitu sahaja dan dibawa ke situ. Yang gembira? Yang gembira ada juga. Yang gembira ni bila kami tengok yang sudah dewasa. Apabila ada yang kami sempat bersembang, ada yang sempat kami menemu bual, menyatakan mereka ni sudah matang dan mampu menerima keadaan mereka. Tetapi hakikatnya ada juga yang tak dapat menerima tu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Kumpulan Ar-Rijal. Kumpulan Ar-Rijal. Tadi disebutkan tentang yang sedih. Ada kanak-kanak, ada bayi yang dibuang, yang ditinggalkan dan sebagainya. Mengapa masih berlaku perkara sebegini? Okay, baik. Sekarang ni bila kita tengok di Malaysia zaman sekarang ni, kes penderaan ni berlaku sebab ada beberapa faktor. Yeah. Antaranya faktor emosi, tekanan emosi, stres dan sebagainya. Jadi ibu bapa ni bila dia balik kerja je, letih kerja, bila dia balik tengok anak dia bergempangan, jadi dia rasa nak marah. Jadi faktor yang seterusnya rasa marah tu lah. Emosi tak betul. Emosi tak betul, jadi rasa nak marah. Sedangkan Rasulullah SAW dah memberikan wasiat kepada seorang yang bertanya kepada dia. Lelaki itu tanya, "Ausni ya Rasulullah." Rasulullah kata apa? "La taghdab." Faraddada miraran, "La taghdab." Janganlah kau marah. Jadi sekali lagi Rasulullah ulang, janganlah kau marah. Jadi di sini kita nampak emosi itu sangat dahsyatlah. Jazakumullah khair. Tentang emosi, kumpulan Asy-Syabab, Imam Muda Ar-Razi. Adakah ada punca-punca lain yang menyebabkan berlaku perkara tersebut? Baik. Mungkin tadi Imam Muda Adan dah cerita apa faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kes penderaan ni. Saya nak tambah sikit. Ada di kalangan ibu bapa di rumah di luar sana. Mereka rasa dah set dalam mind mereka tu, mindset mereka tu, mereka anggap cara lagu ni aku didik anak akan dapat hasil yang baik. Maknanya mereka anggap kalau aku didik lagu ni akan jadi anak yang baik. Sebab itulah mereka rasa pendekatan mereka tu betul, mereka buat ikut nafsu. Time marah, mereka didik cara yang mereka rasa akan dapat hasil yang baik. Wah, padahal Rasulullah dah ajak. Guideline dah ada. Dalam Islam Rasulullah dah ajak. Waktu umur sekian, ajak lagu ni. Waktu umur dah masuk peringkat remaja, ajak lagu ni. Terima kasih banyak. Imam Muda Jabab, anda bersetuju? Tambah sikit rakan tadi. Nabi SAW, satu ketika dia nampak cucunya Hasan bin Ali. Bila dia nampak, dia ambil Hasan, kemudian dicium.
Dicium. Kebetulan di sisi Nabi ada seorang sahabat bernama Al-Aqra' At-Tamimi. Dia tengok Nabi, dia kata, "Wahai Nabi Allah, aku ada anak 10 orang. Tapi selama ni aku tak pernah cium macam mana kamu cium cucumu. Aku tak pernah buat begitu." Lalu Nabi jawab dengan jawapan yang sangat mudah dan ringkas, padat. "Man la yarham, la yurham." Siapa tidak mengasihi, dia juga tidak dikasihi. Dia, bagaimana orang nak kasihi dia? Jadi itu petunjuk bahawa kalau kita nakkan anak kita mengasihi kita di suatu masa, maka kita perlu meluahkan, membayangi mereka dengan kasih-kasih. Jazakumullah khair Imam Muda Jabar. Imam Muda Hafiz. Ada sebahagian anak-anak kecil ini yang dieksploitasi dengan sindiket mengemis, minta sedekah dan sebagainya. Mengapa masih ada mak ayah yang membiarkan anak-anak mereka join perkara-perkara sebegitu? Boleh ada komen? Baik, pada pandangan saya Al-Fadhil Ustaz, bahawa isu ini sebenarnya bertitik tolak daripada kefahaman ibu dan ayah itu sendiri terhadap anak-anaknya. Masalahnya sekarang adalah kerana ibu dan ayah salah faham tentang konsep kenapa Allah Ta'ala anugerahkan anak kepada mereka. Sepatutnya yang perlu diperbetulkan adalah anak itu adalah merupakan amanah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila kita memikul satu amanah, kita memerlukan kepada ilmu. Seperti mana saya menggalakkan kepada seluruh masyarakat yang di luar supaya membeli kitab Tarbiyatul Aulad karangan Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Yang mana kalau ada persiapan begitu dan bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Yang beri maksud, hendaklah kamu berlaku baik dengan anak-anak kamu, ajarkan mereka dengan didikan yang baik, sebab anak-anak kamu itu adalah merupakan satu amanah dan tanggungjawab kepada kamu. Terima kasih banyak Imam Muda Hafiz. Imam Muda Nasir, adakah anda menyokong pandangan Imam Muda Hafiz? Kalau disalahkan sesiapa, sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan sesiapa. Tapi di sini... Makna tak ada siapa yang salah? Di sini kita harus introspeksi diri, muhasabah diri. Karena sebenarnya kesalahan ada pada diri kita sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak yang teraniaya yang kita lihat sebentar tadi insya-Allah menjadi insan yang soleh dan salihah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Ayuhal musyahidun al-kiram, alhamdulillah kita berada bersama-sama pada malam ini yang penuh keberkatan. Bersama-sama dengan imam muda yang menempah kejayaan. Berjaya menjalani tugas dengan baik dan lancar. Imam muda nampaknya mampu mendekati kanak-kanak dan bayi. Inilah pendakwah yang kita sedang carikan. Namun, masih ada lagi kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, saya mempersilakan dua mursyid yang ada bersama-sama saya ini untuk memberi komen kepada imam muda tentang prestasi mereka berdasarkan tugasan minggu ini. Saya mulakan dengan sebelah kanan saya yang berbahagia Ustaz Ashraf. Silakan. Baik. Kumpulan Asy-Syabab, ya. Sewaktu kita berada di rumah kanak-kanak, memang satu suasana yang kita katakan suasana yang amat menyedihkan. Walaupun air mata tak mengalir, tapi hati tetap menangis. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafaddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Ila akhir ayat. Kelebihan pada Syabab ada Faris dan Jabar yang sudah memiliki anak. Ada perasaannya, ada feel-nya. Bagi Razi, Imam Muda Razi, Imam Muda Naim dan Imam Muda Umar, walaupun tidak mampu, tapi cuba kita menjadi seperti Nabi SAW yang memanggil anak-anak orang lain, kata Imam Abu Dawud dengan panggilan wahai anakku. Maksudnya kita juga perlu training, latih diri untuk berpengalaman ataupun untuk menjadi seperti seorang ayah supaya kita menjadi pendakwah yang baik, insya-Allah. Jadi lepas ni keluar imam muda cepat-cepat kahwin. Kepada kumpulan Ar-Rijal, sebagai imam muda kita boleh melontarkan idea, tetapi perlu bagi kita juga untuk mendatangkan sandaran pada idea yang kita lontarkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kita kena lontarkan sesuatu yang ada hujah dan sandaran seperti dalil Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Lakukan persediaan ketika berada di atas pentas dengan dalil-dalil yang bertepatan dengan tema kita pada setiap minggu. InsyaAllah sama-sama kita tingkatkan. Okey, terima kasih
Ustaz Ashraf. Apa kata pula di sebelah kiri saya, Ustaz Hizbul. Silakan Ustaz. Okey, kepada imam muda semua, kumpulan Ar-Rijal, kumpulan Syabab. Pertamanya tahniah ya. Sebelum ni kita ada pergi ke Melaka. Kita berjumpa dengan masyarakat, kita turun di sana, kita buat program akikah. Kita buat program tahnik di sana. Masya-Allah, tabarakallah. Saya puji dua-dua kumpulan. Syabab baik, Ar-Rijal pun baik. Cumanya teguran untuk Ar-Razi, ya. Di ketika berkhutbah di satu tempat di Melaka itu, intonasi suara itu memang nampak garang, ya. Tetapi sama sahaja. Start daripada awal tinggi, turun pun tinggi juga. Jadi kalau boleh kita adakan naik turunnya tu. Dia ada lagak dia cara kita memberi khutbah, insya-Allah. Yang lain, bila kita turun dengan masyarakat, walaupun kita sebagai tetamu, tapi kita kena mulakan kalam. Kita mesti kena mulakan bicara. Kita akan sebut, kita akan mulakan tanya, kita akan mulakan dengan salam. Walaupun kita tetamu. Itu mesej dakwah strategi untuk kita menarik masyarakat-masyarakat yang berbilang bangsa dan juga berbilang latar belakang. Dan kepada kumpulan Ar-Rijal. Ya. Di Medan tadi, masya-Allah, tabarakallah, nampak permuafakatan tu. Bila ditanya seseorang tak boleh jawab, bangun seorang lagi tolong kawannya. Sebenarnya itu yang kita nak. Ini berlaku dalam dua-dua kumpulan Syabab baik dan juga kumpulan Ar-Rijal. Kedua-dua abang kita telah pun menyampaikan nasihat yang sangat berguna. Pada minggu lepas, saya ada menyebutkan bahawa akan berlaku penamatan dan perlepasan di antara imam muda. Saya suka menyebutkan kepada semua para penonton, sebenarnya markah yang diambil kira ialah daripada minggu pertama hingga minggu yang ke-6. Berdasarkan kepada peperiksaan tahriri, syafawi dan juga praktikal. Dengan kuasa yang diamanahkan kepada saya. Dengan ini saya umumkan imam muda yang akan meninggalkan Medan pada malam ini terdiri daripada dua imam muda. Yaitu imam muda yang pertama ialah imam muda Umar. Dan yang kedua ialah imam muda Nasir. Dan saya berharap kedua-dua imam muda ini jangan putus asa. Sebenarnya anda mempunyai potensi kebolehan yang luar biasa. Ya Umar, syabas dan terus berjuang. Nasir, terus berjuang. Pulang ke bekalan susu nanti. Walaupun begitu, kepada imam muda yang masih ada di atas pentas ini, janganlah nampak selesa sangat, nampak macam action sangat. Ya, kena berusaha bersungguh-sungguh ya. Kalau tidak, anda juga akan menerima nasib yang sama. Jadi sekarang kedua-dua imam muda sudah pun kita pakaikan baju bah yang begitu nampak cantik dan segak. As'alullah li wa lakum bitaufiq wassadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kebangkitan diteruskan. Imam muda Omar dan Imam muda M. Nasir, selamat berjuang di luar sana. Medan Imam Muda masih berbaki dengan 8 orang anak muda yang akan meneruskan perjalanan mereka. Persaingan dua kumpulan sudah tentunya menjadi semakin hebat. Pastinya minggu depan akan ada lagi debaran yang menanti kita semua. Siapakah lagi yang bakal menamatkan perjalanan mereka?
Saksikan perkembangan kedua-dua kumpulan ini dalam Kapsul Imam Muda setiap hari Isnin hingga Khamis hanya di Astro Oasis, Inspirasi Sanubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.